sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, seperti biasalah, pertama-tamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT kerana memberi kita ruang dan peluang pada malam ini berkumpul di hadapan skrin masing-masing ni, bertemu tidak lain tidak bukan kerana Allah SWT semata-mata lah. Yang keduanya, kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah hari kiamat kelak. Yang ketiganya, kita doakan juga rakan-rakan kita yang belum join, dan juga kita doakan saudara kita yang masih lagi bertarung sengit lah, kan? Masih lagi menjadi mangsa kekejaman Zionis di Gaza sana, dan dia dah merebak sampai ke tebing barat lah, kan, di Jenin, di Baitul Laham, di Ramallah dan sebagainya. So tak tahulah bila benda ni akan berakhir, sebab second round nampak lagi brutal lah bom yang digugurkan oleh Israel, laknatullah alaih. Apapun, kita akan teruskan jugalah sesi kita ni, kan, sebab masing-masing kita ni ada perjuangan masing-masing. Diorang ada diorang punya perjuangan, kita ada kita punya perjuangan, kan. Walaupun jihad ini, kalau kita sebut perkataan jihad, normally bila disebut jihad ni akan secara uruf ke, secara istilahnya, bila kita sebut jihad ni, kita akan refer tu peperangan di jalan Allah SWT. Mestilah peperangan, kan. Tetapi perkataan jihad bukan saja hanya ada dalam surah-surah Madaniyah. Kalau kita tengok Al-Quran, ada juga surah-surah Makiyah di mana Allah SWT menggunakan perkataan jihad. Walaupun jihad peperangan ini hanya ada di Madinah, kan. Sebab jihad perang yang pertama ni hanya berlaku mulai perang Badar dan seterusnya lah. Contohnya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat ke-52. Abang rasa dah selalu ulang lah ayat ni, kan. Bagus kalau kita boleh hafal dan dalamilah mesej daripada ayat ni. Itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat yang ke-52. Kalau tak silap lah, Alam Salah Naim, Allah SWT berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kamu ke atas mereka, kan. Wajahidhum bihi, dengannya itu merujuk pada dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang sangat besar. Jadi Allah SWT dalam ayat ini telah membuka maksud jihad yang luas lah kepada kita, iaitu jihad yang difahami para sahabat tidaklah semata-mata terhad kepada berperang di jalan Allah SWT, kan. Bahkan semasa mereka berada di Mekah, sebab ini surah Makiyah, surah Al-Furqan, usaha mereka nak berjihad dengan Al-Quran, menerangkan Al-Quran, menghancurkan kefahaman-kefahaman batil, menolak orang-orang yang tak betul, memerangilah dengan Al-Quran, itu pun dikira jihad oleh Allah SWT, kan. Bahkan Allah kata itulah jihadan kabira. Jadi Syekh Muntalaq ni, kalau kita baca buku dia lah ke depan lagi, kita akan jumpa satu bab yang kelima, kalau tak silap, atau bab ke-6. Bab tu bertajuk jihad hujah. Betul, kan? Bab tu jihad hujah. Rasa macam betul. Jihad hujah. Ada ke bab tu? Kalau siapa ada Muntalaq sekarang. Ada bab ke apa? Bab apa, Fel? Bab yang ke berapa? Sudah lah. Bab ke-5 atau ke-6 lah, kan? Bab 7. Bab ke-7. Bab 7. Bab 7, kan? Bab 7. Okey. So, dalam bab ke-7 ni, kita orang tentang berjihad dengan Al-Quran dari segi pahala sama seperti orang yang berjihad dengan Allah SWT.
jihadan kabiratan. Walaupun kita tengok orang-orang di Gaza, mungkin mereka ni berperang jihad kita lah, jihad perang. Tapi pantas kita ni sebenarnya belajar Al-Quran dan menerangkan misi Islam dengan Al-Quran, itu juga jihad. Dan kita bukanlah jihad Al-Quran kita kena, tak mestinya kita kena berperang lah depan kita ni kan. Tapi memberikan penerangan, mengajak orang Al-Quran itu juga jihad lah. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. So kita doa Allah semoga apa yang kita buat ni juga sebahagian daripada usaha yang sama lah sebenarnya mereka berjuang. Maknanya kita bukan kena ambil Al-Quran ni dengan bersungguh-sungguh. Sebab ini satu jihad ni. Dan dia di-reject as jihadan kabira. Jangan kita tanda lewa dengan Al-Quran ni kan. Sebab ini dia jihad yang dipuji oleh kena belajar bersungguh-sungguh, faham bersungguh dan ambil bersungguh-sungguh. Maknanya Allah SWT menyuruh Nabi Yahya ambil Quran dengan kekuatan. Ya Yahya khudil kitabah biquwwah. Surah Maryam ayat 11. Surah 19 ayat 11. Surah Maryam Allah kata ya Yahya khudil kitabah biquwwah. Maknanya kenapa nak kena ambil kitab tu dengan kuah kan, dengan apa? Dengan kekuatan. Sebabnya perlu bersungguh-sungguh lah untuk membawa kitab tu kan. Bukan sebab kitab tu berat tapi perlukan kuah, kekuatan dan kesungguhan dalam membawa mesej Al-Quran dengan kitab-kitab Allah SWT. Sekejap. Okay, sorry ada gangguan. Dia macam lagi belum tidur. Bagi susu sekejap. So, kita inilah bersyukurlah Allah SWT beri kita juga peluang untuk berjihad dengan hujah-hujah Al-Quran kan. So, apa yang kita sedang buat ni juga sebahagian daripada jihad yang mulia, belajar Al-Quran. Tetapi belajar tu baru separuh lah kan. Sepatutnya lepas belajar ni kita mengajarkan juga kepada orang, memberikan bayinah, memberikan penerangan-penerangan pada orang lain tentang kebenaran negara Islam ni. Dan inilah jihad yang agung juga. Kerana jihad-jihad yang berlaku di Madinah tu tidak akan bermula tanpa ada jihad-jihad hujah yang telah bermula di Mekah. So di fasa Mekah ni tidak ada peperangan, tapi ada adalah jihad hujah, memberikan penerangan dan juga kefahaman tentang Islam kepada kaum-kaum yang berada di Mekah. So itulah sedikit sebanyak
yang kita boleh belajar daripada apa yang berlaku di Gaza lah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita pun ambil bahagian daripada apa yang sedang berlaku ni. So pada malam ni kita akan sambunglah sedikit kita punya discussion on surah Nuh ini. Kita Ana ada jemput Akhi Zaim daripada Kuwait untuk berkongsi. Tak adalah berkongsi tapi more tu borak-borak lah apa yang kita boleh belajar daripada dia kan. Cuma dia akan masuk after 10. After 10 tak sure pukul berapa. So in the meantime kita akan sambung dulu kita punya discussion on surah Nuh, insya-Allah. Tak sure kita stop dekat mana hari tu Kita dah stop sampai semua mukadimah ke? Kita dah sentuh ke ayat pertama? Macam belum kan? Introduction kita dah habis dah? Kalau siapa boleh share slide ataupun share screen PDF tu lagi bagus. So alhamdulillah kita akan sambung hari ni insya-Allah surah Nuh. Kita dah tengok mukadimah beberapa sesi kita baca mukadimah. Mukadimah surah Nuh yang ditulis oleh Syed Qutb sangat panjang. Yang amat panjang lah. Tidak ada lagi lah surah-surah surah ini dan tafsir yang lain diulas begitu panjang oleh mufassir melainkan panjangnya apa yang ditulis oleh Syed Qutb kan. Sebab kita tahulah Syed Qutb ni dia mengulas Al-Quran ini, dia menafsirkannya di aspek dakwi dan haraki kan, dakwah dan juga harakah. Itu pergerakan ataupun movement of Islam. Jadi bila ada surah-surah yang ada elemen dakwah, dia akan ulas dengan begitu panjang lah. Dan surah Nuh ni sangat unik. Kita dah bincang sebelum ini. Antara benda yang Syed Qutb cuba bawa kita fikir daripada surah ini, melalui mukadimahnya dia lontarkan kita beberapa soalan kan. Lepas kita dah tengok secara kita selalu sejarah Nabi Nuh, sejarah para anbiya yang lain, dia tanya kita kan, berbaloi tak baloi sebenarnya apa yang dibuat oleh Nabi Nuh ini dan juga apa yang dibuat oleh Allah SWT kan dengan mengutuskan para rasul dan para anbiya. Sebab dari segi masa, dari segi hasil di dunia, dari segi seksaan yang mereka terima, kena bunuh, dari segi respon yang diberikan oleh orang-orang yang mereka seru, seolah-olahnya dakwah tidak berbaloi kan. Sebab lama masa ada nabi-nabi yang kena bunuh, ada nabi yang kena bakar, ramai nabi diutuskan, tapi sambutan sangat dingin, seperti tidak berbaloi. Cuma saya kutuk kata, dia tanya je kita berbaloi tak baloi, tapi jawapan dia lah tetap berbaloi kan. Berbaloi kerana dakwah ini usahanya untuk mengajak orang beriman kan. Dan bila iman tu tertegak, bila ada tertegaknya hakikat keimanan dalam kehidupan manusia, itu sangatlah bernilai, sangat luar biasa. Sekalipun tidak ada orang yang terima dakwah ini, cukuplah kalaulah iman itu tertegak dalam diri para pendakwah itu sendiri kan. Itu pun satu pencapaian lah. Dia kata kat sini. Mana point tu dia kata. Kalaulah tak ada orang terima sekalipun, tapi jika pendakwah itu sendirilah beriman kan, ataupun itu sudah cukup lah. Dia kata kat sini. Dia kata sekurang-kurangnya kejayaan ialah kejayaan hakikat keimanan dapat bertapak kukuh dalam hati para pendakwah yang sanggup menempuh maut atau lebih dahsyat dari maut untuk menegakkan dakwah. Kerana dengan sikap ini mereka menunjukkan bahawa mereka tidak terpengaruh daripada kenikmatan dunia yang menarik dan mereka bebas dari belenggu-belenggunya. Masya-Allah kan. So itu paling minimum. Kalau orang tak terima pun muka surat 103 kan. 103 juzuk itu 4 atas dia kata. Katalah tak ada orang terima sekalipun, sekurang-kurangnya kejayaannya ialah kejayaan hakikat keimanan dapat bertapak kukuh dalam hati para pendakwah sendiri. So itu pun sudah cukup sebenarnya kan. Sebab betapa valuable-nya iman ini. Kalau orang yang tak terima, tapi cukuplah para pendakwah itu sendiri yang beriman. Bila dia berdakwah, dia sanggup mengambil risiko, itu menunjukkan dia ni orang yang menang lah kan. Sebab sanggup menempuh maut ataupun
menempuh sesuatu yang lebih dahsyat daripada maut untuk menegakkan dakwah ini. So itulah apa yang kita bincang sebelum ini, mukadimah daripada surah Nuh ni. So kita akan masuklah insya-Allah daripada ayat pertama sampailah tengoklah kita boleh sempat cover beberapa ayat malam ni kan. Boleh ke siapa-siapa tolong baca dulu. Mungkin kita boleh baca sampai ayat yang keempat dulu. Bacakan surah ini. Betul. Sadaqallahul azim. Terganggu betul lah. Kenapa ni? Apa? Kalau Imran record sesi ni memang habis lah recording. Cantik lah malam ni. Jadi ayat pertama Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Ya, ada dua part lah. Part pertama ialah dekat ayat ini, kalau tengok apa yang diulas saya kutub, adanya ayat inna arsalna Nuhan. Arsalna itu ada satu mesej yang memberi isyarat bahawa apa yang dibuat oleh Nabi Nuh ini bukanlah datang daripada diri dia sendiri kan. Tapi ia mengisyaratkan syariatul dakwah. Macam kita bincang last week lah. Syariatul dakwah maksudnya this is the syariat base ataupun landasan syarak kepada dakwah sendiri. Maknanya dia berlaku kerana arsalna tu, kami utuskan, datang daripada Allah SWT kan. Sumber para rasul menerima tugas kerasulan dan hakikat akidah, dan sumber ini juga lahirnya dari seluruh alam wujud. Itulah Allah. Allah lah sebenarnya yang the source of everything lah. Kenapa Nabi Nuh berdakwah? Kerana Allah SWT. Dia telah pun diutuskan oleh Allah SWT. Dan dia tak apply dekat Nabi Nuh saja sebenarnya. Sekejap lagi. So first ayat ini cerita tentang syariatul dakwah ataupun the foundation lah syariat yang menjadi landasan kepada kenapa datangnya Nabi dan kepada dakwah ini. Seperti yang kita bincang sebelum dalam sesi minggu lepas, dia bukanlah sebab suka-suka kan. So dia satu Allah SWT. So sebenarnya sangat besar lah sebab mission ni datang daripada perintah Allah SWT. Yang mengutuskan para Nabi ni adalah perkataan na tu, inna arsalna Nuhan ila qaumihi kan. Kalau ikutkan mungkin para anbiya pun tak terfikirkan untuk buat benda ni kan. Nabi pun tak pernah pun terbayang. Wa ma tarju an tilqa ilahi kitab kan. Wa ma tarju an apa tu surah tu kan? Wa ma tarju an tilqa alaikal kitab.
Surah apa? Surah Hud ke? Cuba cari ayat tu. Di mana Allah Taala sebut, engkau tidak pernah pun mengharapkan Al-Quran ini turun pada engkau. Ayat ke 46. Okay. Sama-sama surah Al-Fatihah ayat 46. Allah Taala cerita tentang ini konteks Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbik. Dan engkau tidak pernah mengharap agar Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Tetapi ia telah pun diturunkan dengan keadaan Allah Ta'ala sebagai rahmatan min rabbik. Sebagai satu rahmat daripada Allah SWT. Maknanya, Nabi Muhammad tak nak expect pun dengan Al-Quran kan. Dia diberikan amanah ke Allah tu. Sama juga Nabi Nuh, Nabi Isa, semua ini berlaku di atas pilihan Allah SWT dan utusan Allah SWT tu. Hatta Nabi sendiri pun tak pernah tarjuk, tak pernah pun berharap dia diberikan such very powerful kerja lah nak kena buat kan. Tetapi Allah kata, illa rahmatan min rabbika. Tapi inilah rahmat daripada Allah SWT. Best sebab ayat ni dia tak kata ini satu beban. Ini bukan satu kerja ataupun mission, tapi satu rahmat. Kita kena betulkan minda kita. Bila kita diberi peluang faham, nak buat dakwah, nak buat Islam, sebenarnya satu rahmat kan. Walaupun benda tu susah, walaupun dia macam satu beban lah juga kan, nak kena buat benda ni, tapi di sisi lain dia satu rahmat daripada Allah SWT. Itu yang pertama lah, anak kita sumber yang mana para ambil buat ni bukan kedudukan mereka lah. Terusnya kita sambung lagi. Saya boleh kita lah background. Kenapa Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh ni sebagai rasul kepada kaum dia kan? Ini kita baca nanti lah. Sebab asalnya kaum mereka ni orang-orang beriman, tapi ni ada sedikit background story lah. Apa yang berlaku pada kaum Nabi Nuh ni kan? Mereka menyembah berhala sebab ada background lah kenapa mereka ni boleh ada je berhala dan eventually mereka menyembah berhala. Kalau ikut ceritanya, asalnya di zaman-zaman dulu kaum mereka ni ada orang soleh kan? Ada orang yang sangat soleh. Yang mana bila orang soleh ni telah pergi, generasi itu membuatkan patung-patung kepada orang soleh itu sebagai peringatan lah. Dia nampak patung orang soleh, mereka jadi nak beriman. Itu the first generation. Tengok. Jadi orang soleh itu pergi, mereka pun buat patung lah sebagai reminder kan. Untuk boleh ingatkan mereka tentang perkara yang baik. Tetapi bila the first generation berlalu, second generation, third generation, lama-kelamaan perbuatan itu menjadi sembahan. Bukan lagi patung itu berfungsi sebagai peringatan, tapi sebagai sembahan. Sampailah mereka ini menyembah berhala dan mereka adalah syirik kepada Allah SWT. Maka kepada aku putuskan inna arsalna Nuhan ila qaumi. Putuskan Nabi Nuh pada kaum dia kan. So ini satu benda menarik kan. Benda menarik kan. Ni kita belajar macam mana benda-benda yang kecil-kecil ni tapi dia boleh membesar menjadi benda yang salah. Sebab itu orang-orang Salafi dia pelik kan bab-bab macam ni. Bab-bab bid'ah, bab-bab buat patung. Sebab dia kata bibit-bibit ini, bibit-bibit penyelewengan ni, kalau dia dibiarkan daripada satu generasi ke generasi, dia akan boleh bertukar menjadi benda yang syirik kan. Tu dia orang ni macam anti sikit lah, macam pergi kubur, buat binaan dan sebagainya. Sebab terlalu mengkuduskan manusia ni boleh membawa kepada penyembahan kepada sesama manusia lah. Pertamalah. So itu background. Akhirnya bila mereka syirik, Allah Ta'ala putuskan Nabi Nuh pada mereka kan. Sama lah kita. Kita ni maksudnya tak boleh lah. Kita buat satu benda ni tidak boleh kerana manusia kan. Tidak boleh kita terlalu berilak dengan manusia. Ada orang dia terlalu taksub dengan tokoh-tokoh yang dia suka. Sampai wallpaper pun tak gambar tokoh tu kan. Katil tak gambar tokoh tu. Kalau tak ada gambar tokoh tu tak bangun tidur lah. Tak gambar Tok Guru, Ni Aziz ke, gambar Fir'aun ke, tahulah tokoh siapa kan. Atau Fel tak gambar mana ke. Jadi satu benda kita belajar, kita bukannya
berubah, beriman kerana orang kan. Walaupun mungkin orang itu adalah pencetus kita punya perubahan, tapi, sebab tu kita kena ajar tarbiyah yang betul, tarbiyah yang bukan, orang tu intimak syakhsiyah dia panggil. Intimak syakhsiyah ni ialah dia dia berintimak, menggabungkan diri dengan Islam itu bukan kepada pemikiran tu tapi pada peribadi orang tu. Intimak ni menggabung kan, menggabungkan, committed, memberi komitmen sebab syakhsiah seseorang bukan. Tetapi kita kena train kita dan juga orang-orang yang kita nak bina untuk dia intimak Islam tu sebab fikrah Islam sendiri, bukan kerana peribadi kan. Contoh Nabi Musa AS, selepas dia menyelamatkan Bani Israel dan dia dipanggil oleh Allah SWT kan. Dia orang kata kami tetap akan menyembah patung ni kan. Sampailah Musa kembali. Ayat berapa cerita tu? Ayat berapa yang cerita pasal Nabi Musa tu? Yang kaum dia kata kami tidak akan berhenti hatta raja'a Musa kot. Siapa cari jumpa share sikit. EFL. Dengar lah, mute. Boleh ulang balik tak yang part Bang Syakir explain menggabungkan diri? Boleh tak Imran ulang balik? Sebab Imran saya tulis nota tu. Saya faham. Faham? Ni macam Bang Syakir pernah explain dulu. Like contoh lah fail kan. Berubah sebab Bang Syakir. Tapi kalau Bang Syakir tak ada nanti fail terus. Tak nak stick dengan dakwah. Gitu Bang Syakir. Betul. Mungkin orang tu sebagai pencetus betul. Tapi kita tak boleh nak menggabungkan kita dengan Islam tu sebab orang tu. Mungkin orang tu sebagai pemula betul, tapi intimat kita tu bukannya pada peribadi tu tapi pada Islam tu. Bukannya intimat pada syakhsiah, tapi kita ni menggabungkan diri dengan Islam tu sendiri kan. Kalau anak tak ada, mati pun sepatutnya semua orang boleh teruskan kan. Sebab Quran ada je. Ada je orang lain yang boleh membimbing kan. Ini berlaku juga kepada kaum Nabi Musa tu. Cuba cari ayat tu, surah tu. Cuba baca sikit tengok. Macam bukan. Ayat berapa Im? Dia ayat firman disebut, kami tidak akan berhenti menyembah sampai Musa kembali. Sudah. Cuba cari ayat apa Kalau tak ayat surah Taha. Surah Taha ayat ke-91. Tengok sama-sama surah ke-20 ayat 91.
Bila Nabi Musa pergi berjumpa dengan Allah SWT, selepas ni berlaku selepas peristiwa mereka cross the Red Sea, Nabi Musa kan dipanggil untuk berjumpa dengan Allah SWT 40 hari, tinggalkan kaum dia kepada Nabi Harun. So mereka ni buat patung sapi dan mereka menyembah patung itu. Maka kata Harun lah, ayat ke-90, dan sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cubaan dengan patung anak sapi itu, dan sungguh Tuhanmu yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Ini kata Nabi Harun AS. Nak ajak mereka tinggalkan penyembah patung, tapi ikutlah dia dan taatilah pada Nabi Harun je kan. Sebab dia adalah Nabi yang menggantikan Nabi Musa. Tapi jawapan mereka, dia kata apa? Mereka berkata, ayat ke-91, qalu lan nabraha alaihi akifin. Kami tak akan stop meninggalkannya dan tetap akifin hatta yarji' ilaina Musa. Sampailah Musa kembali kepada kami. Masya Allah. Maknanya mereka ni tak nak dengar daripada Nabi Harun, tapi nak dengar daripada Nabi Musa saja. Kerana adanya intimak syakhsi dengan Nabi Musa kan. Sebab belum lagi sempurnalah kefahaman Islam mereka tu. Kefahaman mereka tu belum lagi terhubung direct dengan Allah SWT. Tapi mereka di cross the Red Sea, yakin kerana adanya sosok Nabi Musa AS. So ini benda yang kita kena belajar untuk tidak ada benda ni kan. Dan dakwah pun adalah kes-kes macam ni. Bila ada brothers ni, jadi. Bila tak ada dia, tak jadi kan. Ada orang, dia ikut halaqah, dia jadi bagus. Salah jemaah. Katalah satu hari dia tak ikut halaqah kan. Sebab dia tercampak ke, mobil ni meninggal ke. Tiba-tiba dia pun jadi patah balik jadi orang yang tak bagus kan. Tinggalkan Quran, tinggalkan solat jemaah. Sepatutnya tak begitu. Kalaulah itu yang berlaku, maknanya kita punya tarbiyah tu ada cacat celah lah. Sebab kita telah membuatkan orang tu intimak bukan pada Islam tapi pada kita kan. So itu yang berlaku pada kaum Nabi Nuh ni. Sebab mereka ni terlalu tertaksub dengan orang-orang soleh zaman mereka, sampai kalau nak kekal baik tu kena ada patung-patung orang-orang yang soleh tu. So dah tidur dah. Sekejap dah tidur. Itu ayat pertama lah. Tak apa, kita sambung dulu. Ayat pertama, Allah SWT telah utuskan Nabi Nuh kepada kaum dia yang telah pun syirik kepada Allah SWT kan. Jadi dalam mesej Nabi Nuh AS, ayat pertama lagi. Okey, itu yang pertama lah. Ayat yang kedua adalah mesej yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Kalau ayat pertama cerita tentang syariatul dakwah kan. Syariatul dakwah ataupun masdar, sumber dakwah ini. Ayat yang kedua ni cerita tentang konten dakwah tu kan. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza ja'a la yakhir law kuntum ta'lamun. Jadi ayat kedua sampai keempat ni cerita tentang apakah bahan ataupun konten yang dibawa Nabi Nuh AS. Itu kata, wahai kaumku, aku ni seorang rasul yang berperingatan. Pertama sekali kan. Maka sembahlah Allah Ta'ala. Wattaqu, bertakwalah kepada ni dan ikutilah aku. Jadi dalam mesej para anbiya ni, mesti ada elemen ni kan. Fattaqullah wajtanibut taghut kan, dalam ayat lain lah. Mesti ajak orang untuk ani'budullah, menyembah Allah Ta'ala dan bertakwa kepadanya dan ikutlah Rasul itu kan. So ni satu mesej universal. Semua para Nabi ajak perkara ni kan. Ajak kepada ibadah kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah SWT dan mengikuti syariat Nabi berkenaan. Dia tengah struggle nak tidur ni.
Kalau cakap nanti dia bangun. Dengar ke? Kalau cakap macam ni dengar? Tak dengar? Dengar je lah. Cakap dengan perlahan-lahan lah. Okay. So, the next ayat ni cerita tentang mesej yang dibawa oleh para anbiya, dan sepatutnya inilah mesej yang sama kita bawalah, kan. Pertama sekali, perkara asas mengajak orang beribadah kepada Allah SWT. Walaupun kesalahan dia tu macam besar, kan, dia syirik, dia buat berhala, tapi solusi dia lah asas dia. Kita bukan nak kecam dia, kan, kau ni neraka ke, uh, bukannya apa, takkan surga sebagainya, kan. Perkara asas yang boleh buat Nabi lah mengajak mereka ni menyembah Allah SWT, bertakwa kepada Allah dan ikutlah dia. Masya Allah, kan. So, uh, the same thing patut kita buat. Benda paling basic kita kena buat bila kita approach orang ni lah, ajak kepada Allah Ta'ala, kan. Beribadah tu sendiri, kan. Benda-benda basic. Ajak baca Quran, ajak solat. Tak perlu kita nak cerita tentang benda-benda besar, kan. Kita nak kena kuasai Ibnu Kathir, At-Tabari. Itu terlalu heavy. Tapi benda asas ni kita simple je. Salat jemaah, solat, kita baiki kita punya khusyuk, kita baiki kita baca Quran. Sebab dekat situ bila mereka ni dekat dengan Allah Ta'ala, mudahlah perubahan-perubahan lain tu boleh berlaku, kan. Samalah. Sepatutnya kita punya tarbiyah pun sebenarnya memang kita memberi penekanan benda-benda ni, kan. Tekan qiyamul lail, baca Quran, cek hafazan sebagainya. Dan sepatutnya kita ni kena ada mutabah amal, kan. Setiap hari kita set mutabah amal-amal yang sama, kita follow up. Sebab inilah jadi bekal-bekal basic lah, foundation sebelum kita cerita perkara-perkara yang besar yang lain, kan. Mengajak orang menyembah Allah Ta'ala, wattaqu, bertakwa kepada Allah SWT. So, tak adalah kita nak kena bincang Islam ni terlalu lah kompleks, kan. Tapi benda utama mengajak orang beribadah kepada Allah Ta'ala. Seterusnya, yaghfir lakum dhunubikum wa yakhirkum ila ajalin musamma. Lepas cerita tentang benda ni, dia tu cerita tentang apa yang mereka akan dapat. Baguslah Nabi Nuh punya ni, kan. Dia kata kalau kamu buat benda-benda ni, sangat memberi hopeful, kan. Yaghfir lakum min dhunubikum. Allah Ta'ala akan mengampunkan min dhunubikum wa yakhirkum ila ajalin musamma. In ajallah idza ja'ala yaqad law kuntum ta'lamun. Dia akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan menangguhkan kamu hingga ke suatu tempoh yang ditetapkan. Sesungguhnya ketetapan Allah itu apabila tiba waktunya tidak akan ditangguhkan lagi jika kamu mengetahui. Masya Allah. Jadi memberi harapan bahawa apa sekalipun dosa mereka buat, kalau mereka ni kembali beriman, beribadah kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan ampunkan mereka, kan. Yaghfir lakum ni dalam bentuk fi'il mudhari'. Sebab Allah Ta'ala sentiasa bersedia untuk mengampunkan. So, di samping kita mengajak orang beribadah kepada Allah Ta'ala, mesej para da'i ni sentiasalah kena bawa mesej hopefulness, kan. Mesej pengharapan. Bahawa there's always hope for them. Sentiasa ada harapan untuk mereka ni kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tidak ada istilah telah terlambat, kan. Allah Ta'ala akan bersedia untuk mengampunkan mereka. Kalau kita buat mesej-mesej macam ni, mesti orang rasa best lah Islam ni, kan. Walaupun aku ni ada tattoo, aku ni berzina, bunuh orang, tapi ada je jalan pulang, ada jalan kembali. So kita ni bukannya orang yang menghukum, kan. Bukannya qadi. Nahnu du'at la qudah, kan. Kita ni orang yang mengajak, bukannya orang yang menghukum orang lah. Bukan hukum dia ni ke mana, apa pun akhiran dia, tak. Tapi mengajak orang kepada Allah Ta'ala dan menyampaikan mesej-mesej harapan itulah, bahawa boleh lagi nak kembali kepada Allah SWT. Itu konten yang dibawa Nabi Nuh. Dan the next kelompok ayat kita akan stop dulu lah, insyaAllah, kan. Barulah Allah SWT menceritakan, ini kita nak tengok lah yang menarik, kan. Menceritakan tentang, kalau tengok kat sini, saya kutuk kata prestasi dakwah Nabi Nuh, performance dakwah Nabi Nuh AS. Dekat ayat ke-5 sampai ayat ke-20 ni, dia ceritalah tentang aduan-aduan Nabi Nuh AS. Apakah report, laporan Nabi Nuh AS? Dia akan melaporkan kepada Allah Ta'ala, mengadukan kepada Allah Ta'ala apa yang dia telah buat, dan apa sambutan yang diterima oleh dia lah. Masya Allah, kan. Nanti kita akan baca lah
Sebab mesej-mesej ni sangat menyentuh hati lah. Sangat menyentuh hati dan sangat memberi inspirasi. Sebab bila kita baca ayat-ayat ini, macam semua benda dah dibuat Nabi Nuh AS. Macam-macam perkara dibuat Nabi Nuh AS kan. Dengan kapasiti dia seorang peribadi tu, dia dah buat macam-macam benda lah. Yang memang patutlah surah ini turun di Mekah, memberi motivasi kepada para sahabat, para Nabi SAW. Dan hari ini kita membaca mesej-mesej ini, tak kuranglah patutnya juga memberi motivasi kepada kita kan. Membaca laporan Nabi Nuh AS ini insyaAllah. Allah Alam. Adakah sahabat tambah ke based on apa yang kita bincang ayat 1 sampai 4 dulu? Ataupun apa kita punya application daripada apa yang kita discuss ni ke? Tak ada. Macam mana nak mengaplikasi daripada apa yang kita bincang ni 1 sampai 4 ni? Saya rasakan apa yang kita boleh aplikasikan kan. Kalau kita nak start berdakwah tu, kita perlu nyatakan secara direct apa yang kita nak sampaikan. Macam kalau ayat nombor 2 kan, ayat nombor 3, Nabi Nuh dah cakap dah awal-awal, sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya Nabi Nuh ni dia nak mengajak kaum ni kepada untuk menyembah Allah tu, dia tak sugarcoat lah dia punya ayat tu dengan macam menjanjikan habuan dunia ke apa. Macam kadang-kadang orang yang berdakwah kan, dia macam ni, kalau ada term sekarang ni kan, orang selalu pakai people pleaser kan. People pleaser ni maksudnya dia nak menangkan hati orang tu. So kadang-kadang ada orang berdakwah tu dia sanggup untuk sugarcoatkan ataupun dia macam tak directly apa, dia macam Faham lah. Dia tukar lah kan supaya to please people tu. Contoh lah kan, dia membenarkan benda-benda macam berlapik lah. Macam sepatutnya dia cakap macam ni. Tapi kalau dia cakap macam tu, dia tahu orang akan lari daripada dia punya dakwah. So dia akan sugarcoat, lepas tu dia akan end up dia juga yang terbawa arus dalam Okay. Kalau kita nak berlapik okey, tapi mestilah dia tak boleh sampai menyeleweng lah. Okay. Pada benda-benda yang furuk pun kita boleh berlapik, tapi pada benda yang asas tak boleh kita nak tukar dan maneuver kan. Anyway, Allah Alam, kita start kat situ dulu. InsyaAllah kan untuk hari ni punya part sampai ke 4. Kalau ada masa kita sambung.